Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Pastinya untuk waktu ini kita masih menantikan jika ada sidang akhbar, tetapi kami difahamkan hanya akan ada dikeluarkan satu kenyataan berkaitan dengan yang pertamanya berkaitan dengan sidang akhbar ataupun sidang media oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Akan ada kenyataan media yang akan dikeluarkan. Jika ada, nanti saya akan kongsikan kepada anda. Yang keduanya berkaitan dengan perkembangan terkini COVID-19. Ini sudah tentu berkaitan dengan sidang akhbar ataupun kenyataan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan status terkini ataupun perkembangan semasa COVID-19. Jika ada dalam ruang waktu cerita ini akan saya kongsikan kepada anda. Baiklah, untuk waktu ini di cerita di sebalik berita saya nak bawakan kepada anda di astroawani.com antara yang mencuri tumpuan antaranya kenyataan media yang dikeluarkan oleh MCMC iaitu berkaitan dengan Suruhanjaya MCMC adalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang mana terus mempertingkatkan usaha dalam mana menangani masalah capaian internet yang dihadapi oleh penduduk di seluruh negara apabila MCMC turun padang dan juga meninjau sendiri situasi sebenar di beberapa lokasi yang telah mereka mendapat ataupun menerima aduan. Dan dalam satu kenyataan MCMC memaklumkan sudah mengambil tindakan di beberapa lokasi. Kalau boleh saya bacakan sedikit butiran lokasi-lokasi yang telah diambil tindakan oleh MCMC iaitu yang pertamanya di Kampung Rambai Padang Siding Arau, yang berikutnya di Kampung Lubuk Legong Baling. Tadi kalau di buletin awal ni jam 1 tengah hari tadi saya bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang. Abdul Hadi juga berkongsi tentang laporan ini. Nanti kita akan bersama dengan Abdul Hadi untuk perkongsian lebih lanjut berkaitan dengan ini. Yang ketiganya iaitu berkaitan dengan Sekolah Kebangsaan Postbrok di Gua Musang. Ini antara lain hasil liputan dan juga tinjauan yang dilakukan oleh wakil astroawani.com iaitu wakil Astroawani di Kelantan Muhaffendi Muhammad, dan seterusnya di Kampung Kuala Sat di Mukim Ulu Tembeling Jerantut, dan yang terakhir di antaranya di Kampung Selindang Pandang Tengku Lipis dan Kampung Mentera Baru Merapuh Lipis. Baik, saya nak bersama dengan Muhaffendi Muhammad untuk perkongsian. Kalau di jam 1 tengah hari tadi dalam buletin berkesempatanlah Muhaffendi berkongsi tentang hasil liputan yang pernah beliau lakukan khususnya di SK Postbrok di Kuala Musang. Kenyataan media yang dikeluarkan oleh MCMC antara lain, kalau boleh saya bacakan sedikit, sebuah menara komunikasi yang berdekatan dengan SK iaitu Sekolah Kebangsaan Postbrok akan dinaik taraf untuk keliputan 4G, 4G di bawah Pelan Jendela yang dijangka siap hujung tahun 2021. Itu adalah pelan panjangnya. Dan tadi pun Muhaffendi juga berkongsi tentang antara inisiatif yang diambil oleh wakil rakyat di situ, Adun Galas, Wabi Syabudin, untuk membuka pusat komuniti. Tetapi untuk waktu ini, itu nanti kita akan ceritakan. Tapi untuk waktu ini, mungkin Muhaffendi boleh kongsikan setelah lebih pada sebulan PDPR dilangsungkan di seluruh negara secara khususnya, bagaimana keadaan semangat secara khususnya anak-anak orang asli yang berada di SK, di Postbrok di Tanah Tinggi Lojing ni dalam mana mengikuti proses pembelajaran dan pengajian PDPR di rumah. Baiklah Fauzi, terima kasih Fauzi di Bukit Kewangan. Sebenarnya saya meninjau dengan lebih dekat mengenai keadaan dan juga semangat masyarakat orang asli, terutamanya kanak-kanak orang asli, yang mana saya berkesempatan masuk ke kawasan penempatan mereka di Pos Bihai, Pos Sendrop dan juga di kawasan Pos Belating. Apabila saya melihat kanak-kanak orang asli ini, mereka sebenarnya berada dalam satu kampung yang mana sebagai contoh di Pos Bihai, mempunyai sekolah. Namun seperti biasa, sekolah yang kita ketahui ditutup pada waktu COVID dan juga musim PKP ini. Dan apabila berada di sana, saya melihat suasana di kalangan kanak-kanak asli itu seolah-olah mereka telah terasing daripada dunia luar. Apatah lagi untuk mengikuti pembelajaran dan juga pengajaran di rumah. Ini kerana apabila saya memasuki kawasan penempatan orang asli, hanya Pos Bihai sahaja yang mempunyai akses internet. Manakala sebahagian pos yang lain tidak mempunyai akses internet. Walaupun kita tahu ada pemancar yang terletak di kawasan Pos Bihai,
Begitupun disebabkan oleh faktor geografis seperti Bukit Bukau, Gunung Gana dan juga hutan menyebabkan aksesnya agak terhad. Hanya kampung Bihai sahaja yang dapat pada akses internet. Kadang-kadang kampung yang bersebelahannya sudah tidak dapat untuk akses sebarang liputan internet. Dan apabila kita mendekati kanak-kanak ataupun pelajar orang asli seawal usia 7 tahun, 8 tahun dan 9 tahun itu, mereka mengakui bahawasanya mereka tidak mengikuti sebarang pengajian dalam tempoh hampir setahun. Dan apatah lagi sekolah juga kata mereka telah pun ditutup dan guru juga tidak hadir ke sekolah. Dan untuk akses kepada peranti, mereka sebenarnya tidak memiliki gadget ataupun peranti seperti mana kanak-kanak ataupun pelajar di bandar dan juga di kawasan kampung. Mereka tiada smartphone. Hanya yang mereka ketahui dunia luar ni hanya melalui siaran televisyen. Dan alhamdulillah di kebanyakan tempat di kawasan orang asli ini sebenarnya sudah dipasang ataupun diwujudkan satu rangkaian ataupun melalui Astrobion sebelum ini telah dipasang, dan mereka hanya mengikuti perkembangan dunia luar ini melalui berita dan juga perkembangan semasa melalui hanya saluran TV. Dan untuk mempelajari apatah lagi untuk memiliki gadget di kawasan hutan ini agak mustahil bagi mereka. Dan apabila saya turut mendekati Tok Bating ataupun ketua kampung di dua pos, sama ada di pos Bihai dan juga di pos Belating, mereka juga turut mengakui bahawasanya anak-anak mereka tercicir dan tidak mengikuti sebarang pembelajaran ataupun ulang kaji sepanjang hampir setahun. Dan untuk itu melalui Jakwa saya dimaklumkan pihaknya cuba berusaha untuk mengelakkan pelajar orang asli ini dari terus tercicir. Dan bagi pelajar orang asli yang berada di tingkatan 5 atau bakal menduduki peperiksaan yang besar, mereka telah lebih awal keluar sama ada melalui pengangkutan darat, yang mana Jakwa melalui kenderaan pancuran paroda telah membawa mereka ke sekolah di Pekan Gua Musan dan menempatkan mereka di asrama penuh bagi mengikuti peperiksaan dan juga pembelajaran. Namun pada baru-baru ini yang kita ketahui, kebanyakan jalan memasuki kawasan penempatan orang asli ini telah pun rosak akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh, menyebabkan ada kalangan pelajar orang asli yang masih lagi kata yang ingin menduduki peperiksaan tapi mereka masih berada di kampung mereka. Jadi untuk itu pihak bomba telah diminta untuk turut sama selain daripada menghantar barangan keperluan makanan dan juga menghantar orang sakit ataupun mengambil orang sakit dari kalangan masyarakat orang asli ini, mereka juga diminta supaya membawa. Dan sepanjang saya berada di sana satu hari, saya juga mengikuti dapat melihat bagaimana anggota bomba membawa keluar lebih kurang 7 orang pelajar orang asli yang kemudiannya ditempatkan di asrama penuh di sekolah menengah Tengku Farid kalau tak silap saya di Gua Musan bagi mereka menduduki peperiksaan SPN. Fauzi. Kalau boleh saya nak tunjukkan salah satu antara inisiatif itu antara cerita yang dikongsikan oleh Muhaffendi berkaitan dengan capaian internet khususnya di Tanah Tinggi Lojing di Gua Musang, dan antara inisiatif yang dilakukan oleh wakil masyarakat ataupun pemimpin masyarakat di kawasan itu. Kalau boleh saya tunjukkan, ini antaranya PDPR, Pusat Khidmat Dun Galas jadi tempat belajar. Ini antara salah satu inisiatif yang diutarakan ataupun yang dihasilkan sendiri oleh adun di kawasan itu, iaitu Adun Galas YB Muhammad Syabuddin Hashim, yang mana mengambil inisiatif menjadikan Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Galas sendiri sebagai tempat untuk anak-anak ini belajar, yang mana bagi anak-anak yang kekurangan ataupun yang menghadapilah masalah dalam mana kita bercakap tentang isu tentang akses internet untuk proses PDPR, iaitu proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, Muhaffendi, kalau boleh dikongsikan tadi, Muhaffendi pun ada cerita di pusat komuniti Dun Galas itu bukan sahaja internet, capaian internet itu disediakan, peranti tadi kalau tengok dalam visual yang dimainkan juga ada juga komputer, laptop juga diberi, pencetak, printer juga disediakan untuk anak-anak ini untuk lebih kemudahan lah untuk anak-anak ini dalam kita bercakap tentang PDPR. Mungkin boleh dikongsikan selain daripada inisiatif yang dilakukan oleh Adun Galas YB Syabuddin ini, mungkin ada lagi sebab kita percaya ya komuniti sangat memainkan peranannya masing-masing di Kelantan secara khususnya di Gua Musang. Mungkin ada cerita-cerita yang tak dikisahkan, mungkin boleh dikongsikan oleh Muhaffendi?
Sebenarnya saya sepanjang sebulan ataupun 2 minggu ini saya telah ditemukan dengan pelbagai masalah apabila PDPR dimulakan, sesi PDPR dimulakan, maka ramai rungutan juga timbul pelbagai masalah di peringkat luar bandar dan juga di kawasan pendalaman. Dan paling utama masalah yang sering kali saya kedengaran ialah peranti ataupun gadget ataupun laptop dan sebagainya, yang mana kadang-kadang sesebuah keluarga itu tidak memiliki walau satu pun laptop maupun komputer, dan mereka hanya menggunakan sebuah telefon, yang mana telefon itu hanya dimiliki oleh ibu bapa mereka, dan kadang-kadang telefon tersebut, telefon pintar yang dimiliki oleh ibu bapa mereka terpaksa dikongsikan untuk sesi pembelajaran. Dan bagi golongan yang tidak berada, golongan yang bekerja kampung, yang mana isi rumahnya pendapatannya bawah daripada 1,000-1,500, ini merupakan satu kekangan ataupun masalah yang mereka hadapi. Dan walaupun begitu, pemimpin masyarakat dan juga mungkin saya kira mungkin ketua kampung ataupun penghulu di sesuatu kawasan itu tidak mengetahui keadaan dan kedudukan sebenar apa yang dialami ataupun apa masalah yang dihadapi oleh sesebuah keluarga itu. Mungkin mereka mengetahui berkenaan dengan liputan internet ataupun akses internet yang agak lemah ataupun tiada langsung di kawasan tersebut. Namun jika sekiranya masalah internet itu diselesaikan dengan memasang pencawang ataupun sebagainya, sudah pasti soal kekangan untuk mendapatkan peranti ataupun gadget ini juga merupakan satu masalah besar bagi golongan sedemikian. Jadi untuk itu saya dimaklumkan bukan saja YB Muhammad Syahbuddin Adun Galas, sebaliknya ada ahli parlimen di Jeli, ahli parlimen di Machang dan beberapa tempat lagi telah menyediakan pusat khidmat masyarakat. Pusat khidmat masyarakatnya dijadikan sebagai pusat pembelajaran sementara bagi memudahkan golongan yang kurang berkemampuan, golongan yang tidak berada ini untuk akses internet, apatah lagi berada di pusat tersebut dengan kelengkapan yang cukup lengkap, termasuk pencetak kertasnya, termasuk laptop dan komputer dan sebagainya. Dan ini boleh memudahkan pembelajaran kanak-kanak ataupun mungkin mereka yang bakal menduduki peperiksaan ataupun sebagainya. Dan mereka walaupun kata jarak tu mungkin tidak jauh, tapi mereka boleh akses ataupun boleh tak sampai ke pusat khidmat itu untuk menggunakan kemudahan yang disediakan. Dan inilah yang dilakukan oleh Adun Galas Muhammad Syahbuddin Hashim. Kalau boleh kita dengarkan sedikit apa yang dilakukan oleh beliau, Fauzi. Memperhatikan di dalam komen-komen netizen, ada di kawasan-kawasan dalam kawasan saya ini yang tidak mempunyai liputan ataupun liputannya rendah. Jadi saya telah pun berikhtiar untuk menjadikan salah satu tempat belajar yang dinamakan Place of Study Galas, di mana peranti-peranti disediakan, laptop disediakan, desktop disediakan, dan juga capaian internet diberikan secara percuma. Ini bagi membolehkan pelajar kita, mahasiswa kita yang mempunyai masalah dengan ketiadaan laptop, ketiadaan desktop, ketiadaan tablet untuk mereka menyelesaikan homework dan juga assignment. Ini adalah satu usaha yang saya rasa paling terbaik pada saat rakyat, pemurid di sekitar kawasan Gua Musang ini menghadapi masalah kewangan dan juga capaian internet yang kurang memberangsangkan, terutama di kawasan-kawasan yang berbukit. Kita tahu Gua Musang ini banyak kawasan yang berbukit dan capaian internet adalah terhad. Okey, itu antara yang dikatakan oleh Encik Hamzah Abdullah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Gua Musang. Yang awal tadi adalah YB Syahbuddin Hashim, YB adalah Adun Galas. Kalau dengan Muafendi memang sentiasa tak cukup masa. Kalau boleh nanti di lain waktu mungkin Muafendi boleh kongsikanlah bila kita cakap tentang infrastruktur dan juga capaian internet ni bukan berkisar tentang PDPR sahaja. Dalam mana kita bercakap tentang era norma baru semuanya bergerak ke arah digitalisasi. Dan kalau kita melihat kepada apa yang berlaku pada ketika ini pun, contohnya lah era perniagaan dan juga ekonomi bisnes pun sudah banyaknya, tak
kiralah di bandar sudah tentu. Di luar bandar pun dengar-dengar kata dan Muhammad Fendi pun pernah kongsikan sebelum ini sudah berjinak-jinak dengan term ataupun terma digital itu. Jadi sudah tentu bila mana apa yang diumumkan oleh MC-MC dalam kenyataan untuk menaik taraf menara pemancar di berdekatan dengan Post Brooke di SK Post Brooke di Tanah Tinggi Lodging itu sudah tentu bukan saja memberi manfaat besar untuk anak-anak orang asli yang untuk belajar PDPR ini, sudah tentu rantaian manfaat itu akan dirasai oleh seluruh masyarakat yang berada di kawasan itu. Saya percaya nanti Muhammad Fendi ada cerita selain daripada PDPR, cerita tentang komuniti dan juga masyarakat di situ boleh kongsikan kepada kami dan kami akan kongsikan kepada anda. Terima kasih Muhammad Fendi atas perkongsian secara khususnya solusi dan juga capaian internet yang dihadapi oleh masyarakat orang asli di Tanah Tinggi Lodging di SK Post Brooke di Gua Musang. Cerita berhad seketika kembali selepas ini.